اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita pada tengah hari ini, sehingga dapat kita berikan lapangkan masa sedikit untuk mendengar sedikit tazkirah atau peringatan sempena bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita hari ini sampai kepada 24 Ramadan. Maknanya malam ni malam ke-25, sebagaimana yang kita semua telah diberitahu oleh ustaz-ustaz kita bahawa kebiasaannya bulan Ramadan ramai ulama memberi pendapat berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahawa malam Qadar itu ialah malam 27. Ada dua sikitlah peringatan sebelum saya masuk topik yang saya nak bincang. Dua riwayat yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu pada 27. Yang pertama, Ibnu Abbas ambil daripada jumlah kalimah surah Al-Qadar semua 30, maka yang ke-27 tu ialah hiya tu balik kepada Lailatul Qadar. Jadi dia secara tetapnya katanya 27 Ramadan. Seterusnya juga sebagaimana yang disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi almarhum, baru meninggal sebelum Ramadan baru ni, mengatakan bahawa kiraan Lailatul Qadar itu ada 9, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, da, ra, semuanya ada 9. Dan dalam surah Qadar itu disebut Lailatul Qadar ayat pertama, ayat kedua disebut, ayat ketiga disebut, jadi 3 kalilah disebut pada 3 ayat. Maka dia darabkan dengan 9, jawapannya 27 jugalah gitu. Cuma satu saja perbezaan, Imam Ghazali kata bahawa apabila Ramadan bermula hari Ahad, maknanya pada kajian yang dibuat oleh Imam Ghazali, bila mula hari Ahad, Lailatul Qadarnya 29. Itu sekadar peringatan bersamalah. Malam ni 25, malam esok 26, kita ada yang ganjanya ada 3 hari lagi lah, 25, 27 dan 29. InsyaAllah masa yang terhad ini saya nak ajak tuan-tuan untuk mendengar sedikit persanan daripada seorang ahli sufi, nama dia Hamid Al-Laqaf rahimahullah ta'ala. Kata dia, awsini faqala ij'al ladayka ghilafan ka ghilafis suhfi qila lahu ma ghilafuddin qala tarkul kalam illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatil insan atau mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. InsyaAllah sama-sama kita garap atau kita lumatkan sedikit lah, kita ambil sedikit pandangan, sedikit penjelasan daripada perkataan Hamid Al-Laqaf ini. Kata Hamid, ketika dia diminta seorang lelaki mari jumpa Syekh Hamid Al-Laqaf, lalu pemuda ini meminta supaya Syekh Hamid ini beri nasihat pada dia. Maka kata Syekh Hamid, kamu harus menjadikan sampul untuk agamamu seperti sampul mashaf. Saya ulang balik, mungkin ada yang tidak intibah agaknya apa yang disebut. Kata Hamid Al-Laqaf kepada pemuda ini, kamu harus menjadikan sampul untuk agamamu seperti sampul mashaf. Envelope tuan-tuan, sampul. Lalu lelaki ini, pemuda ini bertanya, ma ghilafuddin, apa dia sampul agama? Apa dia envelope agama, apa dia? Beliau menjawab, tidak berbicara kecuali pembicaraan yang penting. Yang pertama,
meninggalkan dunia selain keperluan yang tidak boleh tidak, 2. Dan yang ketiga, tidak bergaul dengan manusia selain dalam pergaulan yang penting dan perlu saja. Itu dia ghilafuddin, envelope agama. 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan meninggalkan dunia selain keperluan yang tidak boleh tidak. Yang ketiga, saya ulang balik yang ini, tidak bergaul dengan. Yang kedua, yang pertama, tidak berbicara kecuali bicara yang penting saja. Yang kedua, meninggalkan dunia selain keperluan yang tidak boleh tidak. Dan yang ketiga, tidak bergaul dengan manusia selain dalam pergaulan yang penting yang perlu saja. Itu 3 ghilafuddin. Jadi yang kita maksudkan envelope agama ini apa dia? Envelope agama, bila kita nisbahkan, kita nak ambil faham dulu tentang sampul agama ni. Apa maksud sampul tu sendiri? Bila sampul, misalnya kalau dia hadiah, kita ada balutan dia. Balutan tu lah. Apa guna balutan itu? Banyak fungsi. Balutan itu banyak fungsi. Antara balutan itu fungsinya ialah untuk kecantikan barang yang nak diberikan sebagai souvenir ataupun cermin mata atau hadiah kepada orang. Jadi ini sekadar mencantikkan saja. Kita boleh letak dalam plastik bag ke atau paper bag ke, kita boleh letak dalam tu hadiah kita. Tapi kita jarang bawa hadiah tu secara tak ada sesuatu yang melindungi dia. Jarang. Tu saya cerita tentang sampul itu. Apa erti sampul? Yang semua orang faham tentang sampul. Ataupun sampul ini juga nak jaga ketahanan benda yang di dalamnya. Kalau surat dalam envelope itu, surat itu akan terjaga lebih lama keadaannya. Ataupun sampul ini tujuannya untuk apa? Untuk menjaga rahsia apa yang ada di dalamnya. Rahsia apa yang ada di dalamnya. Ada banyak perkara yang Allah rahsiakan dalam bulan Ramadan. Banyaknya, seluruhan, bukan bulan Ramadan saja, semua bulan ada rahsia di sisi Allah. Allah ni kuat berahsia juga. Allah ni kuat berahsia sebenarnya. Kita kena cari rahsia tu. Sekarang ni kita sedang cari rahsianya. Sampai kita cari pandangan ulama sana, pandangan ulama sini, untuk mencari bila sebenarnya Lailatul Qadar. Allah sembunyikan Lailatul Qadar dalam 10 Ramadan. Apa lagi tuan-tuan ya? Allah sembunyikan Salatul Wusta di antara solat-solatnya yang 5. Mungkin tuan-tuan pernah dengar Salatul Wusta, solat pertengahan. Balah ulama khilaf, ada kata subuh, ada kata solat asar. Allah sembunyikan di situ. Banyak lagi lah perkara yang Allah sembunyikan, seperti tarikh berlakunya kiamat, Allah sembunyikan. Begitulah antaranya dalam agama kita ni ada yang disembunyikan, kita kena cari. Allah beri teka-teki pada kita. Yang paling pasti umur kita Allah sembunyikan tarikh mati dia. Banyak benda dalam agama ni disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kata surat ni atau envelope ini, dia sangat penting untuk menjaga isinya. Bagi saya, beberapa perkara yang kita katakan tadi, bahawa fungsi envelope itu, sampul itu, yang paling utama bagi saya ialah menjaga isinya. Menjaga isinya. Kalau dia rahsia, menjaga rahsianya. Kalau dia perkara yang berharga, menjaga perkara itu daripada pecah dan sebagainya. Begitulah yang dikatakan envelope agama, atau apa kita katakan sebagai sampul agama. Sampul agama ini 3 perkara ada. Sama ada kita boleh kata dia 3 lapis ke, atau kita kata bahawa ketiga-tiganya itu adalah envelope-nya. Maka di dalamnya apa? Envelope-nya saja itu ialah tidak berbicara kecuali pembicaraan yang penting.
Itu envelope yang pertama. Kalau kita kata 3 lapis envelope tu, maka yang pertama tidak berbicara kecuali pembicaraan yang penting. Jaga lidah. Bila envelope itu envelope jaga lidah, di dalam itu apa dia? Banyak perkara yang boleh kita jaga apabila kita menjaga lidah. Antara paling banyak kita dengar silap berucap bila bergaduh dengan isteri, silap lidah ni cerai dia, talak 3. Kalau kita tidak celupar mulut kita berbalah dengan isteri bulan Ramadan, tiba-tiba keluar, aku cerai kamu, talak 3 contohnya, maka itu menjadi musibah bagi dia. Bila cerai talak 3, habis. Cara satu tahan sikit. Jadi dengan sebab lidahnya tak terjaga, maka agama pun tidak terjaga. Itu sampul. Begitu juga kadang-kadang orang ni dia bercakap benda-benda yang tidak sepatut dia bercakap bila dia dalam keadaan marah. Bila dia dalam keadaan marah, dia bercakap benda-benda yang tak patut-patut. Bulan Ramadan ke, bulan apa ke, dia tak peduli. Tapi dia cakap semau dia, seingin dia, sekehendak dia, dia bercakap maki hamun. Padahal bulan Ramadan itu sendiri bermakna sauma, kadang-kadang bermakna siyama. Sahabat-sahabat ya, kalau kita tengok dalam ayat tentang Sayyidatuna Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, kata Maryam, aku hari ini bernazar kepada Tuhanku dengan puasa. Puasa dia ialah tidak lan ukalliman nas. Ada ayat selepas itu, aku tidak akan bercakap-cakap dengan manusia. Pasal apa Maryam kata begitu? Kerana dia bawa baby Nabi Isa yang dia tak ada bapa. Nak cerita kat orang bahawa dia tidak berzina, orang takkan percaya. Akhir dia kata, aku bernazar dengan Tuhanku untuk tidak bercakap terus dengan manusia. Jadi puasa juga bermakna sauma, tidak bercakap. Apakah tidak bercakap masa puasa itu? Bercakap yang perlu sahaja, sebagaimana sampul kita yang pertama tadi. Cakap boleh, tapi puasa bermaksud cakap yang perlu sahaja. Tapi bila kita pergi kepada ayat kutiba alaikumus siyam, tadi sauma, sekarang ni siam. Siam barulah masuk, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak semualah. Semua sekali termasuk. Tapi yang bagian sauma saja, bagian berbicara saja atau bercakap saja. Maryam kata, aku tak akan bercakap pada manusia, siapa-siapa pun aku tak akan bercakap. Jadi puasa juga bermakna sauma, tidak bercakap-cakap benda yang tidak perlu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kata tadi meninggalkan dunia selain keperluan yang tidak boleh tidak. Jadi dunia yang kita tinggalkan, dunia yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Yang ini pun biasa. Apa dia ghilaf fuddin ataupun sampul yang kedua ini? Jaga dunia tu. Dunia, ghilaf dia, sampul dia ialah meninggalkan dunia selain keperluan yang tidak boleh tidak. Itu ghilaf dia, itu dia punya sampul. Dalam dia apa? Supaya bila kita jaga akhirat kita sasaran kita ialah akhirat, kita akan dapat dunia dan akhirat. Tu duduk dalam sampul. Sampul dia ialah cari dunia yang perlu saja. Itu sampulnya. Dalam tu apa dia? Cari akhirat, dapat dua-dua, dunia dan akhirat. Cari dunia, dapat dunia saja, tak dapat akhirat. Begitulah keadaannya. Dunia ini boleh menyebabkan orang tinggal puasa, orang tinggal sembahyang, orang tinggal agama. Itu kalau duduk dalam apa yang dikatakan sebagai ghilaf itu. Ghilaf ataupun sampul yang kedua, meninggalkan dunia, ambil apa yang perlu saja. Dalam tu ada. Dunia ini boleh menjadikan seseorang itu lupa pada agama dia. Lupa segala-galanya. Orang berniaga, dia di BKL punya kedai tu, dekat dengan Sogo depan itu, belakang tu tak ingat tempat apa. 10 hari pertama dia susun kuih raya dia tu sampai atas, tinggi, dekat shilling. 10 hari habis 10,000. Lepas habis semua, lepas habis sewa, lepas habis gaji pekerja, habis makan dia semua, terlepas semua dah untuk 10 hari pertama. 10 hari kedua tinggi lagi sampai sama macam 10 hari yang kedua pertama. Habis
10,000 dia dapat, dah kau untung dah. Dah kau untung. 10 hari yang akhir ni dilelong je. Dapat untung sikit-sikit cukup dah. Sebab 10 hari kedua dia dapat untung. Banyak dapat untung. Tapi oleh kerana dia mencari dunia tanpa akhirat, maka dia hanya dapat dunia saja. Akhirat tak dapat. Walaupun dia sangat suka dapat duit untuk berhari raya, tapi duit ni hanya sekadar bumi saja, tak masuk ke dalam. Kalau dia mati, duit itu tinggallah kepada anak pinak dia, waris-waris dia, tu saja. Kerja-kerja dia yang yang penuh dengan keletihan, yang penuh dengan peluh, penuh dengan apa tu, nilainya dunia saja. Sebab apa? Sebab dia tuju, sasaran dia hanya dunia semata-mata. Tak kira lah maghrib tak semayang, puasa maghrib ada yang tak semayang. Tak usah cerita tentang tarawih lah, tak usah cerita lah. Tak usah cerita tarawih lah tuan-tuan. Tak usah cerita witir lah. Sampai ada orang boleh beza. Witir ni kata dia masa Ramadan tak ada juga kan? Ada witir ada. Saya tanya, ada orang tanya saya, witir ada. Kan witir ni Ramadan saja, tarawih Ramadan saja. Sampai gitu dia punya knowledge. Tuan-tuan, sampai gitu. Tapi orangnya berniaga sangat berjaya. Sangat berjaya dengan kereta dia, dengan rumah dia besar sangat. Kereta dia dengan rumah dia besar sangat, rumah dia. Kereta dia pun besar sangat, tapi akhiratnya ke laut semua. Berjaya. Sebab apa? Tuntut dunia, akhirat tak dapat. Kalau dituntut akhirat, dunia dapat. Subhanallah ya tuan-tuan. Saya ada kawan seorang berniaga nasi dagang di Terengganu. Dia buat satu besen warna putih. Saya kata kat dia, dah pukul 11 habis pagi, buatlah satu besen lagi. Dia kata payah, kata dia. Aku nak sempat semayang berjemaah Zuhur, kalau aku buat satu besen lagi memang tak dapat. Buat satu besen lagi, dia pukul 3 baru habis, ataupun pukul 1 lah aku tak sempat balik solat berjemaah Zuhur. Dia fikir apa? Dia fikir akhirat. Padahal kalau kita business minded ni, business, kepala otak business, buatlah satu lagi, semayang kan boleh lewatkan sikit. Itu kamu kata. Dia kata dah cukup apa yang aku dapat. Rumah dah ada, kereta dah ada, anak-anak belajar tinggi belaka, okey, cukup, aku dapat. Tapi kalau orang cerita bisnes, nak jadi kaya, itu satu layer saja, dunia saja. Sebab tu ghilaf tu, apa dia yang dikatakan tadi, sampul agama tu kita kena ingat sampul kedua. Ambil yang perlu saja di dunia, jangan ambil yang lebih daripada dunia. Jangan ambil yang lebih. Sebab itu kita pernah kongsi pada tuan-tuan di sini juga, bahawa bila orang datang tanya Imam Asy-Syafi'i, macam mana saya ni gaji saya 4 dirham, tak cukup belanja. 4 dirham ketika itu banyak lah. Imam Syafi'i kata, kamu pergi minta dengan majikan kamu, kurang 1 dirham, tinggal 3. Orang ni kata pegeruk dahi dia tengok Imam Syafi'i, orang minta lebih, Syafi'i suruh minta kurang 1 dirham. Dia pergi minta kurang. Tak berapa minggu datang jumpa Imam Syafi'i, Imam, 4 tak cukup, 3 lagi tak cukup. Imam kata, engkau pergi minta kurang 1 lagi dirham. Geleng kepala dia. Jadi kalau kita kata bahawa otak perniagaan kita tu macam mana, tak tahulah. Dia pergi minta kurang lagi 1 dirham, bawa balik satu gaji dia 2 dirham, daripada 4 dirham, separuh kurang. Tak berapa lama dia datang, beberapa bulan dia datang, tuan, kata dia, mengapa 4 tak cukup, 3 tak cukup, kenapa 2 cukup, sampai boleh simpan lebih-lebih? Sebab 2 itu bukan milik kamu. Yang milik kamu 2 saja. Milik dari segi apa? Akhiratnya. Sebab apa tuan-tuan? Idea kita boleh kembangkan. Yang 2 itu mungkin di kipas bawah dia dapat naik 2 gaji, 2 dirham. Di kipas bawah dia, patut dia tak naik gaji. Yang 2 tu mungkin dia langkah orang. Patut orang nombor 2 ni naik, dia duduk nombor 4. Tapi oleh kerana dia ni kuat kipas, naik duduk nombor 1. Jadi 2 itu bukan hak dia. Banyak punca. Imam Ghazali dia orang yang ibadah dia tinggi, kasyaf dia tinggi juga.
maka dia pun kata baru minta kurang 2. Itu otak apa? Otak akhirat, insya-Allah. Sebab tu Imam Saidina Ali kata bahawa jangan kamu tinggalkan harta saja kepada anak kamu, tapi kamu kena tinggalkan satu lagi penjaga kepada harta tu, iaitu ilmu. Tinggalkan 2 perkara pada anak kamu. Jangan tinggal harta 10 juta 10 jam habis. Tapi kalau kamu tinggalkan harta sekali dengan ilmu, harta tu bukan habis, dia bertambah lagi dengan ilmu dia tu. Itu pesan Saidina Ali. Khilaf yang ketiga, tuan-tuan, tidak bergaul dengan manusia selain dalam pergaulan yang penting. Boleh bergaul. Contohnya saya kata kita kena pergi kerja. Kita kena pergi kerja, tuan-tuan. Kita kerja berkaitan dengan bos kita, ada orang pegawai kita, ada ketua jawatan kita ada. Dia kata, ustaz minta tolong sikit, kita ni nak baca doa sikit dalam satu majlis. Majlis apa tuan? Minta tentatif program, saya pun tunjuk, dia pun tunjuk. Saya tak boleh baca doa. Pasal apa tak boleh baca? Saya arahkan awak baca doa. Ada tari menari lepas baca doa. Mana nak baca doa orang menari benda buat maksiat? Macam mana? Kita dah duduk sekali di bawah satu jabatan, kita pakai name tag jabatan, gaji dibayar oleh jabatan. Bos kita kata baca doa, saya tak nak baca. Nanti saya baca supaya doa itu beri rahmat kepada orang yang melakukan maksiat. Macam mana? Kena baca juga. Okey, saya pergi baca. Saya baca bahasa Melayu belaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya selepas doa yang kami lafazkan ini berlaku perkara-perkara maksiat, Engkau insafkanlah orang yang melakukan maksiat itu. Direct sebut macam tu. Baca juga doa, tapi biar ada kesedaran. Dia duk tengok, ketua jabatan duk tengok, mata terbelalak tengok, geram dia dengan makna doa. Kenapa kamu suruh baca doa yang melibatkan saya kena minta rahmat Allah kepada orang yang melakukan maksiat aku? Mana boleh. Orang yang kafir kita minta ampun pun Allah tak beri. Ni kan pula orang melakukan maksiat, saya nak baca doa ke? Tentu tidak. Itu pergaulan manusia. Tapi tuan-tuan, kalau kita kira aku ni kerja kat sini, periuk nasib bini aku, anak aku di sini, periuk nasib aku nak hidup selama bertahun-tahun di sini, tak apalah aku bacalah doa sekali. Itu maksud dia. Yang kita kata tadi bahawa dan tidak bergaul dengan manusia selain dalam pergaulan yang penting, sebagai ghilafnya, sebagai sampulnya. Dalam tu kita sebut tadilah, bila patuh manusia pada maksiat, maka itu maksud pergaulan yang kita kurangkan. Kalau pergaulan yang boleh menimbulkan, mempertingkatkan iman contohnya, mempertingkatkan ibadah contohnya, silakan, tak ada masalah. Tuan-tuan, itu pergaulan. Manusia ni, dia kalau dia beri satu pendapat, kadang-kadang pendapat itu berbeza dengan agama. Sehari dua ni tuan-tuan mungkin agak terkejut sikit lah, sebab ada orang share dengan saya 10,000 KWSP tak perlu bayar zakat sehingga 1 tahun baru bayar zakat. Saya tidak bersetuju sebenarnya dengan pendapat ini. Sebab selama ini saya belajar milkutam, milik penuh itu, bila duit itu bersama dengan kita, milkutam contohnya kan setahun, dan dia ada haulnya, nisabnya. Duit yang ada dalam KWSP dah cukup nisab dia. Cuma kita tak ada satu syarat je, kita tak pegang duit tu, kita tak boleh nak kuasai duit tu. Cukup nisab dah lama dah, bertahun-tahun dah cukup nisab. Jadi ramai ulama yang saya bersama dengan ulama ini pegang bahawa hari kita di mana terima duit KWSP itu, sama ada 55 ke 10,000 ke yang kita minta ni, terus bayar zakat. Tapi jangan lupa, sebab ada KWSP yang orang tak pergi daftar untuk patuh syariah, 30% tolak tepi untung dia, 70% itu baru bayar zakat. Sebab KWSP yang dulu yang tidak patuh syariah sekitar 29, 30 lah kita kata persen semuanya tidak patuh syariah. Kalau kita dah pergi buat untuk patuh syariah dulu, yang kerajaan buat dulu, maka selesailah, bayar 100% untung, bayar semualah. Macam tu. Itu pergaulan kita dengan masyarakat, itu maksudnya. Tapi bila kita kata
Bila kita kata 30% tolak tepi, orang tak faham kenapa 30% ni tolak tepi, kenapa tak boleh bayar, kenapa dia tak boleh bayar, kenapa terus kira untung semuanya kita bayar zakat 2.5% kali darab terus keluar. Tak boleh, sebab agama kita tidak terima daripada zakat yang ambil daripada pendapatan yang haram. Boleh diangkat kepala, oh gitu, yang haram agama kita tak ambil. Sebab tu kita kena asingkan 70, 30 tu, yang tu tidak halal. Yang 30 tu letak kat mana untung yang 30 yang tidak halal tu? Pergi buat jalan raya ke, pagar ke, apa-apalah. Itu fatwa Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi. Yang 70 ni darabkan 2.5%, ambil keuntungan dia. 2.7 lagi bagus, ambil keuntungan dia, bayar zakat di situ. Masya Allah ya. Jadi pergaulan kita ni sampai bila kita bergaul dengan seseorang, kita nak kata haram tu tak berani sebab dia baik sangat dengan kita. Itu maksud pergaulan. Lepas tu kita kena jaga khilafuddin, ataupun apa kita masukkan sebagai sampul agama. Mudah-mudahan tuan-tuan, sampul agama ni kita jelaskan dengan apa, dengan sempurna. Rasa saya sempurna kita jelaskan apa di sampul agama itu, untuk melindungi yang di dalamnya, penjagaan secara total apa yang di dalam sampul itu, semua bahagian agama. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, dapat kita bersama-sama dan memahami perkataan Hamid Laqaf ini. Saya ada 20 minit, saya lebih dari 5 minit. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat pengajarannya, dan marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita Lailatul Qadar. InsyaAllah malam ni, mana tahu tuan-tuan, Lailatul Qadar malam ni kita dapat insya-Allah. Walaupun apa perlu untuk kita apa tuan-tuan, untuk kita lafazkan pada kita minta Lailatul Qadar kali ni, tolonglah mintalah satu, selitkan satu, ya Allah ya Tuhan kami, angkatkan COVID-19 daripada bumi kami. Yang tu masuk sekali lah, tolonglah masuk sekali yang itu. Sebab kita sebenarnya tak habis lagi, COVID ni tak habis lagi. Bila jadi endemik, dia masuk dalam masyarakat kita dalam keadaan kita tak sedar mana orang sakit, mana orang tak sakit, kita tak sedar. Jadi bila masa saja boleh berjangkit. Tambah satu doa tu tuan-tuan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang tu yang biasa kita baca. Tambah lagi bahasa Melayu pun tak apa, ya Allah ya Tuhan kami, angkatkan COVID-19 daripada bumi kami semuanya. Kalau sekadar itu, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minit